اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. Maka sesungguhnya qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, maka sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang telah dinaskan pada beberapa hadis Rasulullah sebagai kufur. Baik, kita sambung lagi tentang kebinasaan meninggalkan sembahyang solat. Banyak sangat dalam hadis menyatakan bahawasanya orang yang meninggalkan sembahyang adalah haram, berdosa besar dan kufur dan kena azab. Tambah pula dalam Al-Quran sebut tempat orang yang tak sembahyang di akhirat nanti ialah neraka Saqar. Jadi dalam hadis pula tambah lagi seperti yang kita dengar bulan lepas, bahawasanya orang yang tidak sembahyang terlepas perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak sembahyang gelap pada hari kiamat. Orang yang tidak sembahyang dia kufur nikmat Allah. Orang yang tidak sembahyang adalah lebih jahat daripada iblis kerana tak mau tunduk kepada Allah. Kemudian dikata demikian juga ada beberapa orang sahabat dan salafus soleh, iaitu generasi awal yang soleh. Salaf orang dulu-dulu, soleh yang baik, yang berkata, aku tidak terdengar mana-mana sahabat yang berkata jika meninggalkan suatu amalan menjadi kafir melainkan sembahyang. Kita hendaklah takut perkara ini dan takut meninggalkan sembahyang. Jika kita tidak melakukan sebagaimana yang disuruh itu, maka kita adalah sebahagian daripada orang yang binasa dan menanggung kerugian di dunia dan akhirat. Orang yang demikian adalah orang yang berada dalam kerugian yang amat nyata. Kata para sahabat, tak pernah pergi Nabi kata kalau tinggal benda ni jadi kafir melainkan sembahyang. Seperti mana hadis bulan lepas kita dengar Rasulullah bersabda, man taraka salata muta'ammida faqad kafara jihara. Barang siapa yang meninggalkan satu saja solat, yakni solat 5 waktu dengan sengaja tanpa uzur syar'i, maka dia telah menjadi kufur. Jumhur ulama mentafsirkan hadis kufur ini ialah kufur nikmat. Mana kufur yang sangat besar nikmat Allah. Allah beri dia nikmat banyak, tapi dia ni tak balas budi Allah. Kalau kita nak balas budi Allah ni memang tak sanggup, kerana budi Allah banyak, tapi Allah minta balas sedikit sahaja. Jangan 5 waktu sehari semalam. Nak 1 waktu 5 minit, 5 waktu 25 minit. Zikir tak wajib, doa tak wajib. Nak solat sunat tak wajib, tak juga. Maka kalau kita bela kucing tu duduk kekat mata muka kita, baik kita tembak mapuh. Maka begitulah juga, maka disediakan azab yang pedih bagi orang yang dok semayang. Cuma manusia ni dia tidak tahu nilai agama. Pasal kita lara lama, kita galik dengan cari makan kedarah, galik dengan sokang, galik dengan muzik, galik dengan tali basing, galik dengan anak bini, galik dengan kerja, dengan kedai, ilmu kita tak ada. Sehingga kita tidak tahu nilai. Maka orang ada sembahyang pun tak ada hal. Molek-molek ada wakna tu. Orang mari minta anak dak mayang pun beri juga. Patut ratang ulu parang tahu muka dak ambil wakna tu. Orang dak sembahyang pun buat satu-satu majlis pun kita hunggagi juga. Orang dak sembahyang mati pun tahlil juga pada 7 malam, gegar rasuk-rasuk rumah. Jadi biar ada bezalah. Orang yang meninggalkan sembahyang musuh Allah, musuh Rasul, musuh orang-orang yang beriman. Maka jahat ni orang yang tidak sembahyang sehingga jadi kufur. Dalam mazhab Hambali kafir tu. Tak sembahyang sewaktu tanam jarak. Tak sembahyang sesubuh tanam jarak. Berat mazhab Hambali. Dia kerah. Jumhur ulama mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi tak sembahyang kerana malah main motosikal, kerana tidur, kerana duduk jaga kedai, kerana duduk gaul seming, maka tidak kafir. Tapi kafir nikmat dia panggil.
Kafir nikmat ni kalau masuk neraka tidak kekal. Orang kafir betul masuk neraka kekal. Jadi kalau dia kata semayang tu wajib, cuma dia malas nak semayang, sama ada dia tidur ataupun duduk buat atau main bola atau kerja atau memang jenis malas mayang atau sibuk duduk terik pukat, maka dia kata semayang tu wajib. Dia mukmin lagi, tidak kafir. Tapi dia panggil mukmin yang asi. Mukmin asi ni kalau masuk neraka akhirnya keluar juga. Tidak lama dalam neraka, mungkin dalam 50,000 tahun atau 1,000,000 tahun sahaja duduk di dalam api. Gitu je lah. Dan orang yang meninggalkan semayang adalah orang yang berada dalam kerugian yang amat nyata. Kaya lagu mana pun rugi. Sebab tu kita kena letak dak semayang satu jinayah. Bila dak semayang satu jinayah bermain sokmo dalam kepala kita, barulah ada nilai semayang. Faham? Tobik gambar dalam televisi orang dak mayang, panggil anak ni dak mayang, mai tengok kan. Ni orang dak mayang. Lain kali anak tu pandai dah. Tobik dia tinggal TV, ayah dia dak, ya orang dak mayang tobik dah ni cakap kan. Mikrofon banyak kan. Nah, bila kita tahu jahatnya orang tak semayang, baru kita tidak lantik pemimpin yang tidak semayang, betul tak? Ni tak. Lantik pemimpin yang beri kemajuan. Mengaji hidup ni. Faham? Kalau beri kemajuan, Jepun maju tak? Dan Jepun mayang tak? Jepun maju ada kita lagi. Nah, orang nak maju belaka, orang nak ekonomi belaka, nak senang belaka. Tapi setiap tangan kita akan jawab di akhirat nanti. Nah, bapa yang memberi amanah kepada orang yang tidak amanah? Orang yang tak semayang amanah tak? Kalau maknanya kau perah, rok blok, mak lepik lalu, mak letek mampu minta 10 riyal, harang, rasuah. Faham? Tapi rasuah pun dia mayang lagi. Faham tak? Dia tidak amanah dengan kerajaan. Dia amanah lagi dengan Allah 5 waktu. Faham? Kerana barang piti mak lepik 10 riyal, kau tak mampu. Faham tak? Tapi orang yang tak semayang, dak amanah terus dengan Allah. Betul tak? Dah. Jadi kalau kita beri kuasa memerintah, sama ada jadi wakil rakyat, jadi senator, ahli parlimen, jadi adung, jadi menteri besar, orang yang tidak semayang, ialah kita beri sesuatu perkara atau pekerjaan kepada orang yang tidak amanah. Setuju tak? Tak setuju? Jadi orang yang tak semayang ni amanah. Sebab tu kata ulama, amanah itu banyak di atas muka bumi. Orang jaga cashier, kerja dengan kedai, token tak ada, kena amanah. Dia kena amanah dengan tuan kedai. Faham? Isteri, bini, laki tak ada, kena amanah. Jangan ketek pitih dalam kocek laki. Faham? Anak amanah, harta benda mak ayah jangan curi. Nak? Kalau janji dengan ayah, dengan mak, dengan anak dan sebagainya, kena tunai. Kalau tak tunai, tidak amanah. Maka amanah yang paling besar, iaitulah perjanjian kita dengan Allah apabila kita turun ke dunia untuk solat 5 waktu. Di mana berjanji? Mana? MOU? Dalam Quran kata, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Faham? Adakah kamu akan menjadikan aku sembahan apabila aku hidupkan kamu di dunia nanti? Allah tanya kita masa kita alam arwah daripada belakang sulbi tu Adam. Faham? Masa tu kita tak turun lagi ke bumi. Betul tak? Dalam Quran cerita ramai-ramai ada belaka dalam sulbi tu Adam. Kita ada, Lin Ken Ye ada, faham tak? Josh Bush ada. Semua manusia ada. Kita jawab kerana bala, bahkan artinya apabila kami turun ke bumi nanti, kami hanya akan menyembah kepadamu. Maka ulama tafsir mengatakan menyembah di situ yang paling utama ialah sembahyang.
maka orang yang tidak semayang sudah pecah amanah. Siapa yang beri kuasa pekerjaan kepada orang yang tidak semayang, dia telah merosakkan alam ini. Tak kira siapa-siapa pun. Dalil mana? Dalil satu hari Nabi duduk-duduk cerita tentang kehancuran alam. Maka seorang laki-laki, "Ya Rasulullah," dia tanya, Nabi, mata sa'ah, bila hancurnya alam ini? Nabi diam. Nabi ceritalah kali baru Nabi tanya. Mana laki-laki tadi yang bertanya bila hancurnya alam? Nabi pun cerita. Pendek cerita, hadis itu panjang. Nabi kata, "Iza wusidal amru li ghairi ahliha fangtazirus sa'ah." Nampak? Apabila diberikan akan jawatan kepada orang yang bukan ahlinya, orang yang tidak amanah, orang yang tidak takut kepada Allah, orang yang tidak semayang, fantazirus sa'ah, maka tunggulah saat kehancuran alam. Tahu tak? Bila kita latih orang yang tidak semayang jadi pemimpin, kita yang menghancurkan alam ini. Tahu tak? Dah. Kita lah jahat benarnya. Doa pemimpin jahat, mu jahat. Doa pemimpin jahat, tipu kena zalim, dah mu tukang latih. Ke tak betul? Dah. Kita punya salah. Syirarul muluk li syirarir ra'iyah. Jahatnya kerajaan dengan sebab jahatnya rakyat. Tu kaedah dia. Faham? Kalau rakyat tu baik, maka Allah beri pemimpin yang baik. Dah rakyat jahat, cari harta belaka, macam ke lembu turun pagi balik petang, turun pagi balik petang. Maka naik hok kaki harta, kenyek kita pula. Dah tak ada kita malak dah lah ni, amuk kape. Sadak hidungmu. Kalau tidak, tak lagi. Faham? Marah dah lah ni. Dulu marah belakang dah ni. Ni bagus. Bagus. Rumah dia kena ambil. Dah masa dulu sayang, tak marah. Sebab apa? Dah, rumah dia tak kena, tanah dia tak kena. Betul tak? Dah rumah orang lain kena, dia tak marah. Tak marah, dia jangan rumah dia kena. Ni dipanggil perjuangan kepala hontak. Islam tak ajar gitu. Nampak? Al-Islam kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'da. Islam itu seperti bangunan, tak? Masing-masing mengkuatkan. Rumah kita tak kena ambil, tanah kita tak kena zalim, tapi orang lain kena, kita kena marah, kita kena sedih. Faham? Baru panggil orang beriman. Tak, nanti rumah kita kena. Baru tepik orang ni. Lenik kedai kopi tak boleh buah air kat meja dia, tubuh habis. Mai katok meja mo. Dah mana marah sangat? Tanah dia kena bayar murah. Sejik kena rombok senyap. Pondok kena rombok senyap. Faham? Dah tak kata apa. Berak tanah dia kena. Barulah tepik menolong cara gila. Ramai tak gitu? Dah. Beki lah. Islam tak ajar gitu. Faham? Orang lain kena, kita sedih. Syria kena, kita rasa Syria macam bumi cenderim juga. Pasal setiap tanah umat Islam adalah satu hati, satu jiwa, satu Allah, satu Nabi. Faham? Maka rugi sungguh. Mu nak nega lah, nak projek dia, projek besar, nak main stadium ni, tak main dah, pagar-pagar sekolah, beres bawah. Tak ada agama kata haram. Faham tak? Ni kaya dah dia, pakai kereta besar, kereta dia pakai. Kereta tak tahu lah, kita tak, kalau kita ingat masjid Seven Siri tu pun bibik dia pakai. Nak beli sayur. Kaya sungguh ni. Haram tak? Tak. Tapi kena jaga amanah dengan Allah. 5 waktu kena pergi. Faham? Kena solat. Bila ada orang ngajar pergi dengar. Tak apa nak kaya pun. Nak projek dak alik rumah tak apa. Nak 5 waktu kena buat. Ada orang ngajar agama kena pergi. Nak ulama kena ikut pasal bagian agama. Nak bagian bukan agama tak apa, tak ikut ulama pun. Nak bagian semi, so tanya ulama.
Tanya tukang seming. Dak haji ikut ulama. Paip pecah. Dak haji ikut ustaz. Ikut tukang paip. Faham? Jalan pula jatuh Haizah. Bocor dah potong sagai Haizah. Jatuh berdebok Haizah. Faham? Maka pergi ke ulama ke tukang Haizah. Tukang Haizah dak payah telefon ustaz. Faham? Hak ikut ulama ni bagian agama kita saja. Tak, bagi agama tak mau ikut juga ulama. Dia ikut bapa juhalak juga. Punah jahanam habis. Raja dak mayang kena bakar dalam api neraka. Api sebab saya cakap banyak Kalau bau boleh 800 bulan, raja 800,000 sebulan masuk. Betul tak? Kaya-kaya. Presiden dak semayang kena celah dalam api neraka. Tukang kebun dah sombong dah. Tuhan tak kira kalau tak mayang, mu raja, mu presiden, mu Perdana Menteri, tiba-tiba Perdana Menteri, hak gelepon nak jadi Perdana Menteri, faham? Mu senator, mu wakil rakyat, mu menteri besar, mu timbalan besar, tak ada kira, faham? Tak mayang, neraka sakor. Atas dunia boleh tak. Kalau menteri-menteri tidak hotel 4 bintang. Tidak. Tak. Kurang-kurang 5 bintang. 4 bintang harga 500 lah kata. Satu malam. 500 sampai 700 sampai 600. 4 bintang. Hotel 5 bintang masuk 600 ya. 600, 1200, 2500 semalaman. Satu 5 bintang. 6 bintang dapat 11,000. 7,000. Tak kira lah tu atas dunia. Akhirat duduk dalam api bawah. Malaikat kata, kamu tak mayang. Sini. Duduk dalam api. Menteri. Menteri tak ada menteri, tak ada kira. Sini. Ada. Dah kita baru candak hutun dak mayang dah. Berat dandang. Raja angin duduk dalam api neraka. Kuing tak kira. Raja Mesir, Raja Mekah, Raja India, Raja mana? Raja Kapur. Tak ada kira. Dak mayang bubuh dalam neraka. Kalau kalau khani jabat tak nak lombong acur duduk dalam api. Rugi yang sangat besar. Orang yang tak semayang jangan kita lantik menjadi ketua kita. Faham? Dah boleh makan tak kalau tak mayang sembelih? Boleh, tetapi sebaik-baiknya biar orang yang semayang. Faham? Wala ta'kulu ta'ama illa ta'amal muttaqin. Jangan kamu makan melainkan makanan orang yang takut kepada Allah. Tu, faham? Duduk dah dan ni tak leh tuan dia tak mayang kita lain faham? Kena ajar lagu tu. Dah kalau makan juga halal, asal makanan tu halal. Cuma kita kena pilih. Tak semayang, tak boleh jadi ketua keluarga. Tak semayang, tak boleh kerja cikgu. Tak boleh guna dalam program pendidikan, tak pun. Tu dunia. Cikgu ni nak ajar orang. Nak didik budak-budak dah cikgu setan dah. Boleh tak jadi cikgu? Dah. Ni cikgu setan. Cikgu tak mayang. Tak dia kata gitu, gupso tu. Gupso setan. Tak ada kira siapa-siapa. Aku peduli apa. Dia kira gitu. Kalau semayang basak terai pun kekasih Allah. Faham? Lepas lain belah, hijab belah, biru sebelah. Selipar PRU dia panggil. Tak ada kira lah. Walaupun basak terai mu semayang kekasih Allah. Tu je. Faham? Walaupun sakit, walaupun cacat, tak ada kaki, tak ada tangan, tak ada mata, kekasih Allah. Kita tidak anggap penjenayah orang tak semayang. Dah penjenayah dia tu curi kereta, syak dadah, bunuh orang, rogo bersiri. Faham? Apa dia panggil rogo bersiri? 4 orang lah dia rogo. Kalau rogo seorang ada panggil bersiri. 4 orang dan ke atas perogo bersiri. Tu kaedah dia. Dah kalau semayang nak tahu tak mayang bersiri tau. Bersiri dia panggil lebih pada tu lagi. Hari sehari 5 dok. Molek-molek ada waknatu dok mayang. Molek-molek ada isi borang nikah.
Molek-molek ada duduk atas pelami orang renja hari mawa. Patut pakak gi belaka jangan gi mawa, buka zik patah cing tak muka. Faham? Pasal dok semayang. Jahat dia ni. Tanggungjawab orang yang berkuasa. Kita wajib memaksa ahli keluarga, anak dan orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan semayang. Dan jangan membiarkan mereka menguzurkan akan diri. Dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, kita hendaklah menakutkan, memaksa dan memarahi mereka dengan bersungguh-sungguh, seolah-olah mereka merosakkan harta benda kita. Lebih-lebih lagi di sini kita memarahi mereka kerana Allah Ta'ala baik. Tanggungjawab orang yang berkuasa. Kita wajib memaksa ahli keluarga, anak dan orang di bawah jagaan kita supaya mendirikan semayang. Kita dah ni, masing-masing individu. Wajib hukumnya. Benda makna wajib, kalau kita tak buat, dosa ni. Apa benda? Paksa ahli keluarga, anak dan orang yang bawah jagaan kita supaya mendirikan akan sembahyang. Ahli nombor satu sekali isteri, kemudian anak, kemudian orang yang wajib kita jaga. Maknanya seorang ayah wajib kena suruh anak dia semayang. Ayah yang tak suruh anak dia semayang dapat satu dosa. Kalau tadi subuh tak suruh semayang, Zuhur tak suruh semayang pula, 2 dosa. Asar tak suruh, 3 dosa. Faham? Itu seorang ayah. Kalau ada satu anak, kalau 5 anak yang sudah balik 5 kali sehari tak suruh 25 dosa. Faham? Banyaknya satu hari. Dah kalau 20 tahun tu dosa tak suruh anak mayang. Bini wajib kena suruh juga. 5 hari, 5 waktu sehari, 5 kali dosa tak suruh. Allah kata dalam Quran, wa'mur ahlaka bis-salah, dan wajib kau perintahkan ahli di sini mula-mula isteri. Kalau orang ada anak, maka anak isteri. Kerana ayat yang berbunyi ku anfusakum wa ahlikum naro. Ku kamu sekalian. Hei hok ramai-ramai. Jagalah diri kamu dan anak bini kamu. Jangan masuk neraka. Maka dia antaranya solat. Oh, parok menjadi seorang ayah. Kita gila nak bini. Tak tahu ke hukum akang. Tengok orang bini nak bini, bahasa galak kata bodoh. Hukum tak tahu. Mu ingat suka bininya ni. Mula-mula nikah ada anak lagi. Tak ada, bini dulu. Maka bila dihantar, kata kitab fiqh, isteri kepada rumah suami, lalu masuk melalui pintu rumah suami, bermulalah kewajipan menyuruh yang wajib dan melarang yang haram. Ingat tu orang nikah. Ada tak kita teringat masa bini orang kata bini kita masuklah bilik kita? Ada tak kita ingat, oh mari dah satu kewajipan yang berat ke atas kepala aku. Mulai sekarang aku wajib suruh dia yang wajib, aku wajib larang dia yang haram. Kalau dia aku tak suruh, aku berdosa sampai bila-bila dah. Ada tak teringat itu? Malam ngating. Ingat tak? Ingat tak? Dah ingat benda malam ngating? Ingat sedap. Tak ada kerja lain. Dah kita lah, roh kita. Tak tahu. Betul, dah seronok kahwin, tapi buah seronok tu separuh. Dah seronok tu separuh. Dah seronok ke mana? Kafa bil mar'i isma, memada dengan seseorang itu nisbah dosa, ayudayya ma yakutu au kama qala, bahawa dia mensia-siakan orang yang wajib dia bawa, dia tanggung.
Maknanya cukuplah seorang laki-laki itu dikira berdosa untuk diazab dalam neraka. Artinya tak payah kira dosa dia. Dosa dia membiarkan anak isterinya pun sudah cukup dikira dosa yang banyak melayakkan dia masuk neraka. Faham? Kita seronok nikah. Nikah dah petang ni, kopak ni, faham? Malam ni orang ngata pukul 10. Hak tina marilah ni. Nak, kita masa ni duk tunggu gini. Muka. Tak. Macam sepanah lori muka suka sama. Nak, apa? Nak, puang nak sapa dah. Gigi aku nak tiung kat ana dulu lagi. Faham tak? Suka moh Orang berat bersedih kat gigi, mari satu tanggungjawab besar. Tak pada malam ni aku kena soalah di akhirat kat gigi. Bini aku dak mayang, dak puasa, dak tahu ngaji Quran, dak reti fardu ain, dak tahu hukum haid. Aku belaka tanggung gi dosa tu. Tubik dak pakai tudung, pakai seluar ketat, pakai kain belah, dak banyaknya duk tanggung lagi. Kita dah nampak benda kita. Nampak guana bukan ngaji kita. Tengok tali basing mo. Nampak mana ada orang kebo. Tu baru seorang brek tubik anak. Dua dosa pula tanggung. Wajib kena suruh. Wajib kena suruh 5 kali sehari. Tak perlu. Tetapi memadai jika kita mensuruh dia dengan penjagaan yang tidak ada kecuaian. Faham? Dia duduk di jabat atau mesej ke bini. Lohor mayang tak lagi tau. Faham? Kalau jenis bini kita lara, cuai. Hak bini kita memang kemah keming 5 waktu mau tak apa, kita tak pesan. Sunat kita berpesan. Anak kita nak pergi 3 hari jalan tu, keping dengan sekolah, kemah kita kena pesan semayang. Nak? Dah ada pesan? Tak ada. Pesan itu jalan molek dah. Gitulah. Takut susah dunia sahaja. Susah akhirat tak pesan. Nak? Supaya mendirikan semayang dan jangan membiarkan mereka menguzurkan diri. Maya, ya ada ayah nak tengok ahli besin tu. Kagak kek. Nampak? Kalau dia kata gitu, maknanya dia nak minta uzur tu. Tak mau semayang lagi karang. Dia kata dan bagi mereka yang tidak mematuhi suruhan, kita hendaklah menakutkan, memaksa dan memarahi mereka dengan sungguh-sungguh. Ayah kata pergi semayang dulu. Carang pula tali besing. Dia pun bangun pergi semayang. Kita ayah kan? Betul tak? Ni takut nak kata gitu ke anak, malu. Tengok saja tak mayang. Nak marah tapi gitulah. Tengok saja. Ramai kat besing gitu. Nak tak ada angry bird. Nak jadi ayah ngak bahlu. Kita ayah dia anak kan. Dia mari dari sulbi kita, dari benih kita, dah takut benda. Lainlah kita tak ditanya dia akhirat boleh tahan kira. Nak akan kena tanya. Kita tukang jawab. Hei si Polang bin si Polang, betul tak anakmu nama orang ni? Ya yeah. Sekian ribu bulan mu tak suruh dia semayang subuh. Mu terus je pergi kerja. Mu tahu dah dia bangun lewat. Nak jawab gua ni kita. Nak? Pergi semayang dulu. Karang pula tali besing. Dia pergi semayang, alhamdulillah. Dia tak ambil karang. Kita dah bola. Marah dia. Bola kepala hotok. Muka kotang ke golok atas kepala kan. Berani nak kata gitu? Kita ayah kan? Bukan anak orang, anak kita. Tu memarahi dengan sungguh-sungguh ugu. Ayah wi 5 minit. Kalau dok juga siap mu.
Sebab tu Allah jadi dua, ibu bapa, sifat yang berlawanan. Ibu lembut, bapa keras. Ni bapa lembut pada ibu. Faham tak? Ibu lembut. Mak garik dah ni naik mayang. Mak. Dek main betul ke buat dok. Bomoh. Faham? Main biskal. Pakai takut jadi lembut, mak. Tahu tak? Ayah ni. Mun nak galak. Baru ayah je panggil. Kerah anak pun dengan betul-betul naik tamu. Ha tak? Baru reti bahasa. Ni dak mak. Mak garik dah naik kan dak mayang pula. Ayah pula panggil, garik dah. Tak usah jadi ayah. Pergi Singapura kerak Angry Bird. Faham tak? Dia kena keras seorang. Lembut seorang baru jadi. Nak? Dengan anak tak berani dah ngemak. Faham? Degil juga bila kita kata gitu. Ambil golok, kapok, duk dapur, belah dua tali basing. Bukan siapa 20,000. Betul tak? Maidin 299. Nak saya apa? Beri kenangan pahit kepada dia. Nak? Kita buat dok juga. Ambil TV tu cabuk, atas muka dia. Ataupun duduk pelik, lepak, tekak bawah. Lain kali dia ingat siapa aku mati, tak boleh kira, tak boleh buat gurau ayahku. Gila babi dia kata. Faham tak? Baru reti. Langit tinggi rendah. Lain kali susah tak nak suruh? Tak susah lah. Ngamak dah sekali. Betul tak? Sebab tu orang ni kena ajar. Lembu, degil, rapiak. Nak, anak ajar. Bukan rembah tak kepala dia, rembah tak latang. Nak? Berani tak buat gitu? Dah hanya anak degil ingat 3-4 orang. Suruh tak gerak. Kita naik mayang dah, garik dah ni. Kita naik. Sudah mayang turun tak gerak lagi. 3-4 orang depan TV. Tak berani buat. Cabuk gitu, akak gitu. Rembah. Anak-anak habis naik mayang Melaka. Betul tak? Itu cara dia. Percaya beli yang lain pula. Installment bukan cash. Tak apa habis BTC cash pun. Nak? Ni baru nak akak anak tak ayam. Karang bola. Bola. Bum bola. Dah jadi rembah. Nah. Kokang ikut sis sekali. Bukan larang. Tapi kita wimu budak-budak dia tak ada hal bagi dia. Nak, pasal fikiran dia tak jauh lagi. Bila kita dah dewasa baru kita berasa jodohnya aku budak-budak gitu. Masa budak-budak memang dia nana. Kerja dia dah budak-budak. Nak? Seolah-olah mereka merosakkan harta benda kita. Kita marahnya kerana anak tak mau semayang ni. Seolah-olah kita marah orang yang buat punah barang-barang kita. Nak? Lebih-lebih lagi apabila kita di sini kita memarahi mereka kerana Allah Ta'ala, dan jika kita tidak bertindak demikian maka kita dikira sebagai orang yang merenggankan agama, tuntutan Allah dan suruhan Allah. Siapa yang tidak patuh dan tidak peduli, tidak patuh dan tidak peduli dengan suruhannya, hendaklah diseksa, dan jika semuanya itu tidak berhasil, hendaklah disuruh menjauhi kita atau dihalaukannya. Anak degil tak membayar juga, jangan duduk dalam rumah ni. No pintu besar too big. Budak-budak ni buat gitu lah. Tapi tak lapar tangga tu sebenarnya. Nak, kalau kita ajar sokmo, latih sokmo. Nak, budak-budak ni kita latih ke mana-mana. Pun dia buah nana tu dia ada juga sebut lagi budak-budak. Nak, ngaji sekolah pondok nana. Dah dia budak-budak. Nak, ya pelik ni orang tua nana. Nak, tu kata dia budak-budak duk beragak mutu petang jemaah. Nak, 300-400 buah padang budak-budak. Umur 20. Nak,
Yang pelik umur 80 garuk motor. Tu baru pelik. Cuma kita kawal dia. Nak main motor, jaga solat. Faham? Balik belum garis. Semayang pula. Ada orang ngajar pergi dengar surah. Esok raung motor pula. Tak ada masalah. Mu nak telang tak apa belok motor bulan muluk. Tak? Ni dah. Ayah pun dak cakna, bini pun dak cakna. Orang ngajar wah. Tak ada kena-mengena bagi dia. Kerja dia esok senang cari makan kedarah. Tak? Pas bayar air, pas makan anak bini, pas bayar api beres. Tak? Jadi macam Jepun, macam Korea. Tak? Tak ada kewajipan agama. Sesungguhnya orang yang semacam ini ada setan yang tidak kebajikannya tiada kebajikan daripadanya dan tidak keberkatan untuk kita bersama dengan mereka. Orang yang tidak semayang adalah setan. Setan ni benda dua makhluk sama ada jin atau manusia, tetapi engkar dengan suruhan Allah. Jaga semayang tu, nombor satu. Dia tiang agama. Tak ada semayang, tak ada Islam. Tak ada semayang, amalan lain tak pakai rawa habis. Nak main bola, ada semayang. Jangan main bola, tak ada semayang. Nak main dia, badminton, semayang dengan jaga. Tak apa nak main badminton pun. Nak main rugby, semayang. Nak main motor, semayang. Nak main kereta, semayang. Nak ngai, semayang. Nak canda, semayang. Turun belum subuh, pikul enjing 15 kuda Suzuki. Ingat dekat daripada pantai mendatang sampai bawah air 40 kilo enjing. Pikul buh dalam paper. Kau apa? 4:30 pagi. Dah subuh ada laut dah. Ngerek dah gigi. Ikan gigi mayang. Dia tak mayang. Badar pada ikan. Dah turun ke laut luar pendek dah. Dah akan aju nak mayang kot ni. Turun candak tapan luar pendek dah cara dayuk. Nak baju ada luar pendek. Luar pendek je. Dah mayang kot mana? Nak. Ada mayang. Tak kira mu pakai lawa pakai uduh mu orang mana pun tak mayang berat tenang. Bahkan haram kita sayang dan bersekedudukan dengan mereka sehingga boleh menceraikan isteri yang tidak semayang. Isteri boleh minta pasah, suami tidak semayang. Kerana adalah tidak molek atau tidak elok, tak pakai rawat. Masuknya benih orang yang tidak semayang di dalam rahim seorang isteri. Faham? Dia nak mengandung benih orang tak semayang. Nak. Nak tu nak kawang kena semayang nombor satu. Nak. Kan susah sangat. Kadang-kadang kita hari malah. Allahu akbar. Malah si nak semayang. Nak. Obat malas senang je. Bila rasa malah, terus bangun. Ambil wuduk dan semayang. Habis cerita. Lain kali gitu pula. Sekarang masa malahnya nak main isa. Masa-masa malah tu mari, berak wak bodoh. Dia ambil wuduk, mayang juga. Susah tak masalah? Susah. Lama-lama, jadi darah daging kita dah. Tak ada malah. Lawang dia gitu. Tak? Bak kalau kita tangguh, kau malah. Tak? Kau jauh. Dah asal bi lahu. Dah kita lawan api neraka, orang comel masuk api neraka udah. Orang comel. Orang yang paling handsome di dalam dunia. Kalau majalah laki-laki duk perampih mau. Orang putih kan? Naik model 10 top 10 model dalam dunia itu orang putih. Kalau dia beli majalah-majalah tentang orang lelaki, dia muka depan mau dia. Orang ni keluar dalam internet 10 orang model yang sentiasa duduk di muka depan. Pendapatan saja 300-400 euro setahun.
juta. Faham? 300 juta euro setahun. Maknanya 1 bilion. Muka dia comel, smart, handsome. Bubuh di muka depan. Faham? Tapi kalau bubuh dalam api muka gitu, jeng tau. Dah muka kita. Awak guys pandai hidup ni. Muka kita rajin tak bubuh muka depan. Majalah, berebut kan mari rumah. Ada nak ambil gambar muka kita? Mak ada orang bubuh muka depan. Dah kalau dah mayang, muka dah lawa dah, huduh sepakaan. Dah mayang pula, buh dalam api. Kau huduh. Muka orang smart, acur lebuh bang di api neraka. Nak? Orang semayang ni orang lawa. Orang jangok. Siapa dia? Para Nabi kan? Dia pemimpin orang-orang yang semayang. Maka ada orang lawa jangok pada Nabi. Ada tak? Nak? Dan kerana mereka melawan hukum Allah dan Rasul, tak semayangnya orang lawan hukum Allah, tambah semayang. Nabi kata semayang, tambah. Allah kata semayang, tambah. Dah kita pergi wakna tu. Apa benda kita hal? Nak? Dia lawan Allah, lawan Nabi, lawan agama, lawan hukum syarak. Ambil wakna tu. Mu gila ke apa? Tak, pasal dunia. Nak? Kebendaan. Tak fikir akhirat. Kita boleh dunia, boleh kaya, boleh pitih, boleh harta, boleh emas, boleh kereta, boleh tanah, boleh kuasa, boleh. Cuma agama nombor 1. Itu saja. Kita duduk dalam dunia, haram dah ambil dunia. Tak lah, dah duduk dalam dunia. Kita duduk dalam dunia, boleh tak kaya? Boleh. Loh lagi ya, tapi agama nombor 1. Maka agama kita lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah Islam, jaga solat. Itu aja. Nak? Baru kerja kedai pek boleh 400 sebulan. Nampak? Awet dak mayan dah. Daripada subuh turun rumah sampai bandar pukul 8.30 buka kedai. Faham? Jadi kuli batok. Orang suruh pakai luar ketak dah. Baru pakai baju lengan sekerak lah. Dak mayang pula. Nak berapa gaji? 450. Nak. Kita jumpa seorang perempuan. Dia punya gaji wallahu a'lam. Gaji dia wallahu a'lam. Tetapi saham dia, harta dia, properties dia semua sekali lebih daripada 20 juta. Orang kaya jugalah. Dok kaya mana kalau 20 juta tu? Faham tak? Kalau KL, faham? Tapi orang yang sangat menjaga solat. Mak, 20 juta ada dalam akaun. Siapa sini ada 2 juta? Cik bangun nak kenal muka. 2 juta je. Faham tak? Nak? Ni tak ada kepeng, tak mayang. Alah bengang sungguh. Nampak tak? Nak? Pakai tudung pula tu. Pakai tudung. Nak? Walaupun tudung dia tu lawa lah. Ada orang 20 juta piti dalam bank. Tudung tak macam tudung orang jualnya. Nak? Mestilah lawa tak? Jangan. Dengan pakai kok. Tapi labuh. Nak? Seluarnya lebar besar. Tak ketat. Nak? Pakai tudung. Mai berpuluh-puluh juta piti dalam bank. Leh? Ni kerja kedai, jaga kedai kasut. Kerja kedai. Neh, kedai kaset dak mayan dah. Nak? Tu kata bergerak kita ni. Pergi di Ipoh. Bukan Ipoh, sorry. Di Melaka gitu. Ada 2 motor besar mari. Dia berhenti tepi hotel. Rupanya dia nak duduk di hotel tu. Faham? Kawasaki 1400 cc. 100,000 lebih tau. 1400 cc. Bapak macam kereta motor. Kalau sebuah lagi Yamaha. Benda tak tahu. Nak? Macam Goldwing itu. Ada kotak-kotak apa semua. Tanya berapa? 100 lebih kau. 100,000 lebih motor. Faham? Masuk tu tukar. Waktu orang akad beg kata nak pergi mana? Nak pergi solat. Dok solat lagi. Tak apalah dok solat lagi. Tapi buahnya nak pergi solat. Faham? Moral dia,
Motor 100 ribu lebih. Helmet 3 ribu sutil. Faham? Kasut 2 ribu. Baju 1,000 lebih. Baju saja. Luar tak masuk ni. Luar kita pergi kedai motor ni apa 1,000 lebih. Luar je. Faham? Motor 140 ribu, 150 ribu. Mayang. Kita nak kat tak mayang dah. Dah mayang dah. Bodoh terus. Faham tak? Mana harta bukan jahat. Manusia yang jahat. Betul tak? Baru anda kat. Jual dengan muk-muk tak apa 10 ribu. Faham tak? Raga gagah gitu raga. Nah, dak mayang dah rat nanang. Berti tembok, pong tembok tu baik azab esok hitam asap. Nak nepuh. Neh, dak mayang dah. Baru ESP, dak mayang dah. Tembus 8 bulan cermin musim bang jangi. Musim pula. Dak mayang dah lah berat menandang. Orang pakai Yamaha Arwang semayang. Ducati semayang. Faham tak? Masa kuatang itu 5-16 buah mari. Ducati. Ducati ni kalau kereta Ferrari ya. Lamborghini ya. Nak, ni ada orang pitih bank ah. Neh, Ducati. Itali dari lawan motosikal ni. Nak. Mayang. Masjid Cendrawasih. Buka gak, buka kabel apa semua, cabut helmet, pulpih apa semua, saw tangan bola kotak apa semua. Nak. Ada ambil wudu. Tubuh bapak-bapak akak. Dan motor 1,200, 1,100 cc. Kita sekapung tolak tak gerak. Faham tak? Neh, boleh ada pergi sejik dengar kuliah. Faham? Ni ada. Ni baru motosikal buruk. Bukan motor diri awak tak okey. Duk berapa juga atas-atas hangau garik. Dia mayang. Motor tak okey. Faham? Dah. Harta tidak jahat. Manusia itu yang jahat. Nak. Pakak tidak jahat. Orang yang jahat. Orang pakak besar semayang. Pakak cek tak mayang. Nak. Pengarah pergi dengar kuliah. Office boy main badminton tengah garik. Nak. Sewa dewan pukul 7 sampai pukul 9. Garik 7.10. Yang. Seperti firman Allah Ta'ala surah Al-Mujadalah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum. Artinya engkau tidak akan dapati kaum yang beriman pada Allah dan beriman pada hari kemudian akan mengasihani orang yang menyalahi Allah dan Rasulnya walaupun mereka itu adalah bapak mereka atau anak-anak mereka. Arti ayat ini, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman pada hari kiamat, tidak akan berkasih sayang dengan orang yang engkar perintah Allah. Itu je. Maka ayat ini menafikan iman terhadap mereka yang mengasihi orang yang menyalahi Allah dan Rasul, walaupun terdiri daripada keluarga yang paling hampir, dan menyangka akan dimaafkan kepada orang awam yang tenggelam di dalam kelalaian. Allahu Rabbi. Nah, dalam ayat ini Allah mulakan dengan la tajidu qauman yu'minuna billah. Tidak akan kamu dapati kalau mereka benar-benar beriman. Ada juga ahli tafsir yang mengatakan siapa yang berkasih sayang dengan musuh-musuh Allah, orang ini tidak beriman. Faham? Atau imannya sudah rosak. Tu baru dak semayang, apatah lagi memberi walak kepada orang-orang yang membenci Islam di atas muka bumi. Wallahu a'lam. Kita tengok soalan. Apa hukum soalan pertama cukur janggut semata-mata kerana kerja? Tidaklah sepakat ulama atas hukum cukur janggut itu haram, tapi itu adalah pandangan jumhur ulama. Satu pandangan dalam fiqh mazhab Syafi'i mengatakan makruh sahaja. Apa hukum mengeluarkan suara ketika berjimuk? Dah apa pula ni? Benda penyakit masalah.
Dah keluar suara dah buat apa ni? Nah, ada orang senyap. Laki bini senyap je. Nah, biasanya kalau ditupang tidur rumah tua, senyap. Tu kata tidur dah aku. Tidur sungguh dalam senyap. Jadi kalau rumahmu dapat tak terdengar suara yang kepada orang lain, tak ada masalah. Yang dilarang oleh ulama memperdengarkan suara jimak pada orang lain. Faham? Saya ada jumpa barang tepi jalan, cari tuan punya tak tahu. Jenis barang yang tidak tahan simpan, contoh ikan. Yang kedua, barang yang lama simpan, tapi tak mustahak mana nak guna. Saya ada sedekahkan nilai harga ke masjid, tapi ikut nilai yang saya. Macam mana adakah dibolehkan? Atau kena nilai harga semasa barang itu? Saya ambil barang itu, takut barang itu rosak atau diambil orang lain saja. Barang luqtah, barang temuan, barang orang jatuh cicik. Yang pertama, barang yang rosak. Yang kedua, barang yang tak rosak. Baik, jika barang yang rosak seperti makanan, maka kalau sedikit, maka bolehlah kita makan. Dengan syarat kita tanda kuantiti bilangan barang tu. Contohnya macam ikan tadi. Mungkin hak mutus ikan jatuh bira jalan berdebok situ. Kita lalu tengok ikan seraju, ikan selayang jatuh. Hak duk berair. Tuk pai ni sakut lebih kurang. Pasal ada tuk pai kan ditimbang dah sekilo, dia sakut bira paraku tu. Tulang pagi tu dia rempit sikit, jatuh berdebok. Kita lalu tunggu mari dak rosak dak kalau lak gitu. Maka boleh balik goreng selalu. Faham? Gitu juga kalau jumpa kuih contoh, lapak tikang. Nampak seraju lapak tikang ataupun onde-onde, orang jatuh, maka boleh makan selalu dengan syarat tanda. Yang kedua, barang yang tahan sipang. Jumpa cicing, jumpa telefon orang, tak boleh makan. Barang tu Nabi kata wajib kena iklang setahun. Iklang di mana? Tolong khabar di tempat-tempat orang ramai mari. Contoh dalam kitab fiqh kata time solat Jumaat. Faham? Kalau jang jangan khabar brand dia, khabar jang saja. Tuang dia mari khabar lain. Kita jang lain bukanlah tu. Lepas pada setahun baru kita boleh milik jadi hak kita. Faham? Jadi kalau onde-onde tadi kita pergi taruh setahun kok. Tak panggil onde-onde dah jadi ball bearing. Dah kalau kita pergi sedekah nilainya boleh juga. Katakan ikan tu harganya RM10, kita pun ambil harga ikan RM10 sedekah ke masjid. Ikan tu kita makan boleh. Tak? Bagaimana nak keluarkan zakat mendatang? Kerana cukup-cukup bulan saja. Pendapatan bulan saya cukup-cukup untuk bayar hutang saja. Kalau cukup-cukup untuk bayar hutang, tidak kena zakat. Saya puasa 6 Syawal, mula 2 Syawal hingga 8 Syawal, iaitu 6 hari turut-turut. Pada tempoh itu saya ada jemputan rumah terbuka, Aidilfitri dan kenduri kahwin. Apakah saya wajib hadir memenuhi tuntutan jemputan sedangkan saya tak boleh makan kerana berpuasa sunat? Atau adakah perlu saya ngelang sedekah duit pada tuan rumah? Dengar molek. Bila orang panggil kita kenduri, panggil apa? Katakan kenduri yang wajib pergi, macam kenduri kahwin, kita tak ada uzur lah, orang kampung kita. Kita tak ada uzur, wajib pergi. Faham? Atau kenduri yang sunat kita hadir, macam rumah terbuka, kenduri apa benda ni, naik umrah, tu sunat hadir. Faham tak? Jadi kata ulama, hadir tu bukan wajib makan, wajib hadir. Nampak? Nabi kata iza du'iya man du'iya ilal walimah falyatihi. Orang siapa yang dipanggil kepada kenduri, maka hendaklah dia pergi. Artinya pergi saja, bukan makan. Hadis tu hadirkan diri saja, tu lepas kewajipan. Faham? Makan tak makan nombor 2. Dah kalau kita puasa, kita pun hadir. Sah tak dia? Sah tak? Hadir dah kan? Mari tengok wak bolok gitu kan.
Dan kalau tuan dia suruh makan, ada dua pula hukum. Kalau tuan dia suruh biasa saja, maka sunat kita teruskan puasa. Kalau tuan dia sampai dah berasa hati, kalau kita tak makan, maka sunat kita makan. Kerana kita meraihkan orang lebih besar pahalanya daripada meneruskan puasa. Soalan seterusnya, hukum buat filem di Mekah, tak apa ke tak? Tengok tujuan apa filem itu? Untuk mendakwahkan orang kepada agama Islam. Harus. Untuk komersial saja, drama-drama untuk cari mana tujuan komersial, untuk keuntungan semata-mata. Haram, tak boleh buat gitu. Faham? Kalau di luar daripada Masjidil Haram, tak ada masalah. Asal filem-filem komersial itu tak ada melanggar batas-batas syarak. Jadi banyak ingat pasal apa dia buat banyak filem Islam? Pasal orang nak ke Islam, dia ikut trend. Dulu tak ada bank Islam, ada orang duduk sungguh nak ke Islam, buat bank Islam. Dia buat Islam pasal orang nak. Kalau orang tambul lah ke, tak buat pula. Faham? Ni tengok orang jenis buat lagu, buat filem, buat drama, ni tengok trend manusia, betul tak? Ada seorang dua memang niat ni untuk berdakwah. Orang lain kau select gitu lah. Orang trend drama bab Islam lah ke, buat Islam attack. Waktu kau pegang lampu kan atas mah tekok. Hukum pegang lebihan kulit hak tercabut masa sunat dulu. Batal ada wudu kalau pegang. Dah dulu dah saya tanya dah dulu dah. Mu nak pegang kok ni lagi. Dengar molek masalah kemaluan yang terpotong. Kita tak pandai agak ulama sebut. Kita ulang tayang. Jikalau kemaluan itu masih elok bentuknya, maka batal wudu. Faham? Kerana ambil hasal hadis man massa zakar. Barang siapa yang sentuh zakar kemaluan, fal yatawadda, kena ambil wudu. Tapi kalau maknanya bentuknya sudah hilang, tak batal wudu. Faham? Bentuk yang sudah hilang guanya, bentuk hak tak hilang lagi, bentuk hak asal lagi guanya, masalah terpotong. Faham tak? Tok Mudin nak sunat orang, faham? Belang-belang sunat, belang tengok tali basing, belang sunat, belang tengok tali basing, salah kerak habis. Dok. Maka bentuk ada lagi, molek-molek ada. Faham? Maka kalau gitu ada bentuk kemaluan, setuh batal. Accident ke bahang di tepi pagar di beda tu kan tajam. Tak, dia negak atas motor, pong letung. Hospital orang. Kemaluan cabut tak ada. Esok ayah haji balik subuh surat, maluang apa dia? Dok, nyegi pegang batal. Pasal molek. Dah kalau acul bau, tidak batal. Tidak ada rupa kemaluan. Faham? Masuk dalam mesin kepuk. Duk sembang dengan bini. Faham tak? Faham tak? Acul bau. Jadi tak batal tu. Sekupu tu kenapa Ustaz? Sekupu ni kafar. Sepadang. Faham? Sepadang. Maknanya padang-padang macam perkahwinan, dalam bab perkahwinan ada kupu tak? Ada kupu padang patut. Kata sepadang molek dua orang. Mana orang puang tu comel, hak lelaki handsome. Sepadang tak panggil? Sepadang tak? Ni orang puang comel, putih lepuk hidung macam lelaki negro. Orang tak padang, tak ada kupu. Cuma dalam segi syarak dia ada 4 jenis kupu ataupun 5 di sisi ulama. Yang pertama, agama. Hak puan orang jaga agama, orang lelaki pun orang jaga agama, dia panggil kupu agama. Yang kedua pula, orang ni orang lawa, orang jangak, orang lelaki pula orang iseng, orang smart. 2 dah kupu situ. Yang ketiga, pekerjaan. Orang puan tu orang maknanya orang kerja hebat. Gaji ratus-ratus ribu sebulan. Lelaki gitu juga, seorang maknanya jutawan. Orang panggil sepadang. Yang keempat, keturunan. Puang keturunan orang baik-baik, lelaki pun keturunan orang baik-baik. Pak kufu. Tujuan apa? Tujuannya bila tidak kufu, maka perempuan itu komplain kepada qadi, dibatalkan nikah. Tetapi kalau tidak kufu, pengantin perempuan setuju juga, sah nikah. Faham? Tujuan kufu nak memelihara kebajikan perempuan.
Hak lelaki tak ada piti, bawa motosikal buruk je, puang pakai Porsche. Tapi dia nak hak lelaki tu, dia kenang. Maka tidak kufu itu dimaaf pada syarak, sah nikah. Tapi kalau ayah dia yang suruh nikah anak dara tu dengan laki-laki hak basak tadi, hak puan tak kenang, nikah juga anak dara, sah pasal wali mujibir. Dia kena report dulu kepada qadi. Bila qadi cek tidak kufu dan perempuan tidak bersetuju, maka tak sah nikah. Tapi kalau pak ni padang patut belaka, hak puan tu tak kenang, sah nikah. Hak puan tak kenang, dia ada boyfriend dia lain. Tapi ayah dia kahwin juga dengan lelaki ni. Hak puan comel latih, hak lelaki comel latih. Hak puan kaya, hak lelaki kaya. Hak puan orang kuat ibadat, hak ni kaki agama. Hak puan kerja molek, lelaki kerja molek juga, sah nikah. Ada pak situ. Faham tak? Jadi tanya bak kuku. Dia cerita bak kuku. Ada orang tak faham? Apakah doa yang dibaca bila seorang suami meletakkan tangan di atas ubung-ubung isteri? Ini bab kahwin. Bila kita kahwin, masuk dalam bilik bini atau bini masuk dalam bilik kita first time, letak tangan kanan atas ubung-ubung. Orang Terengganu panggil bubung. Ni bubung ni. Hak punggung merah tu babun. Allahumma inni as'aluka min khairiha. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta denganmu akan kebaikan perempuan ini. Wa a'udzubika min syarriha. Dan aku minta berlindung denganmu ya Allah daripada jahat perangai dia kayak gini. Doa orang malam pengantin. Faham? Kita tak tiun lalu masuk. Berat nanang. Ingat dah doa. Dah. Nak bini ramai. Sama ni dah ingat pengantin. Dah ingat. Dah dia dengar kali dah ingat nak apa pula dah. Ditanya ayah tua bodoh. Ayah tu kata, bodoh gitu dah reti kau. Allah barkabira. Yang ayah tua. Apakah masuk ilmu ketuhanan? Ada orang ajar masuk belajar ilmu ketuhanan ni, dia akan kata ilmu ketuhanan ni akan mendekatkan kita pada Tuhan lagi. Ilmu ketuhanan, ilmu uluhiyah, maksudnya ilmu tauhid. Ilmu yang bila kita belajar, kita mengesakan Allah. Bila kita belajar, kita mentakwakan Allah. Kita makin rasa nak memperhambakan diri kepada Allah, sayang kepada Allah. Dan ilmu ini juga menjaga kita daripada syirik. Panggil ilmu ketuhanan. Baru ni saya boleh seorang anak lelaki, lepas tu saya niat akikah kambing 2 ekor. Boleh ke saya akikah seekor kambing? Di rumah seekor lagi saya nak buat akikah melalui Yayasan Amal. Yang mesti dibuat akikah itu di Filipina. Jawabnya akikah itu sekali sahaja. Dia tidak 2 kali. Yang boleh berulang-ulang korban. Nak buat Filipina, buat sini-sini. Sekali sahaja. Akikah sekali. Dengan satu kelahiran. Ini satu roh, satu nyawa, satu kali akikah. Jadi nak buat di Filipina, buat korban. Faham? Ketika menunaikan solat, saya membaca bacaan iftitah seperti biasa. Dan pernah saya dengar, benar saya anggar dah nak berabi baca Fatihah kayak gini, maka saya terus baca Fatihah tanpa menghabiskan bacaan terlebih dahulu. Guanya gitu, boleh tak? Boleh. Kerana kita rasa masa untuk baca Fatihah itu sudah pendek, maka kita singkatkan baca doa iftitah harus. Jika imam yang tak ingat mandi junub memberitahu pada makmum selepas selesai saja solat, bagaimana dengan makmum? Adakah perlu buat semula solat kerana telah tahu keadaan imam tersebut? Baik. Tok imam lepas pada semayang subuh pagi Jumaat, paling pada makmum, Assalamualaikum, saya memohon kemaafan kerana saya sebenarnya terlupa mandi junub tadi. Yang panggil tok imam bodoh. Ulama kata kalau tok imam tak ingat mandi junub, jangan kabar ke makmum. Komang sepanas. Wak senyak sudahlah, wak wirid laju sikit balik, balik mandi rumah. Mayam dah. Baru ada tahu komang tok imam. Wak wirid pendek sikit. Wirid panjang gila, wak dah subuh. Wak wirid pendek, wak laju sikit baca doa pendek, wak gaduh sikit balik.
Nak, balik mandi junub. Ni gi khabar kat orang, tak payah khabar kerana hadas ini masturun, tersembunyi daripada pandangan manusia. Maka perkara yang mastur, manik mastur, tidak wajib orang tahu. Dan bila kita gi ikut benda yang tersembunyi, tidak batal semayang kita. Yang batal iaitulah benda yang zahir, seperti nampak terang Tok Imam kain cari, nampak terang tarik lembu setapang atas piyah Tok Imam, ikut juga, baru tidak sah. Adapun tidak berwuduk, kita nampak tak Tok Imam ada wuduk, nampak tak? Tak nampak, maka tak ada wuduk, kita semayang ikut dia, dia je kena qada, kita tak payah. Faham? Gitu juga tak mandi junub, tak payah khabar. Faham? Sebab makmum tak payah qada. Nah, yang kena qada tu imam seorang selepas mandi junub. Tak? Dan makmum buat benda ramai-ramai, makmum tak ada buat benda. Kalau nak buat juga, usun tu imam pergi mandi. Faham tak? Seorang telah dicolek, dibunuh, mayat buang dalam hutang. Seminggu lepas tu baru mayat dijumpai. Mayat dalam siasatan polis. 3 hari, hospital 2 hari. Hampir 2 minggu baru serah pada keluarga. Soalnya, bila semayang gaib boleh dibuat bagi orang yang luar daripada negeri itu. Masalah ki bunuh ke, ki gantung ke, ki hilang ke, kena colek ke, makan di rima ke, apa ke. Tak? Atau mati macam biasa, solat gaib ni boleh kita buat, bukan mesti maknanya perkara-perkara kes begini je. Mati biasa pun boleh solat gaib. Faham? Kawan kita dengar meninggal di Kemamang tu, nak kita duduk Cenering, kita nak semayang di Cenering ramai-ramai jemaah boleh, nak semayang seorang di rumah pun boleh. Dengar khabar kawan kita, tok tua kita mati di Kuala Lumpur, kita tak boleh balik, kita semayang sini boleh. Semayang gaib lah. Semayang gaib artinya semayang mayat tak ada depan. Dah bila syaratnya? Syaratnya mestilah selepas mayat dimandikan. Tu cerita dia. Faham? Sama ada mayat ada di Moskow, ada di Jepun, Mongolia, tak ada kira. Faham? Mayat sudah dimandikan, dak lagi. Tahu-tahu dah ni, dia atas mesej. Mandi dah mayat, dak lagi. Tukar kapang, dak apa lagi. Tak, maka kita sini boleh memalis mayat gaib tak? Tak boleh Ting, masuk mesej. Siapa ada tukang mandi tengah duduk betul gayung. Nak ngai pun dah boleh mayang lagi. Tak boleh baru betul gayung. Kau bodoh ni kan? Lepas mandi jangan awak anyuk gitu. Faham? Ting, masuk mesej. Baru lepas mandi ni. Nampak? Boleh tak mayang? Boleh Cuma sunat selepas kita tahu dia sudah dikapangkan. Faham? Tapi harus selepas mandi. Nampak tak? Dah kalau tanam dah, boleh. Nak? Boleh. Telefon lama dah telefon kawan atau mesej kali 3-4 bulan dah. Tak? Atau mesej kali. Bini dia jawab, Jin meninggal dah malam tu. Pas tengok Doremi. Faham tak? Bila? 3 bulan dah. Mana tanam dah lagi? Tanam. Kita boleh mayang gaib? Boleh tak? Kan senang kan tu? Nak? Soalan terakhir pada malam ini, hak dah insya-Allah lain kali pula. Dia kata solat Jumaat bila kita dikenakan akad tangan, berdoa semasa khatib membaca doa. Dikata Allah maghfir lil mu'minin atau sebelumnya. Apa itu Maulana dan Habib? Yang ketiga, beza marhum muhrim. Dia je salah, dia je M-W-H. M-W-H. Mim-W-H. Ngaku bengong. Dia tulis gitu. Muhrim waktu. Mim haramim. Muhrimun. Faham tak? Baik, soalan yang pertama, masa mana kita kena akad tangan masa doa khatib membaca khutbah yang kedua? Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Betul tak? Dengar molek.
Masalah baca doa sepakat ulama. Masalah akad tangan makmum ni berlaku perselisihan di kalangan ulama. Lepas ni tak payah balah dah. Kalau balah bodoh juga. Akad tangan makmum ni masa tu khatib Allah ma'fil muslimin tu baca doa, mula berdoa, ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan sunat akad tangan atau harus. Pendapat yang kedua tidak sunat akad tangan pada masa itu. Jadi pendapat yang kedua atas kata tidak harus, jadi tangan tak payah akad. Faham? Hanya sunat amin perlahan. Amin. Faham? Mazhab mana ni? Mazhab Hanbali. Dan mazhab Syafi'i sunat akad tangan satu kau, harus akad tangan satu kau. Dua pendapat ulama fiqh. Faham tak? Jadi orang sini akad tangan tak sejik senering? Akad ikut pandangan mazhab Syafi'i. Faham? Satu pendapat mengatakan sunat akad, satu pendapat mengatakan harus akad. Pandangan mazhab Hanbali tak sunat akad. Khilaf tak situ? Bila kita akad, orang tak akad haram tak? Maka kita boleh marah tak orang tak akad? Tak. Hak Nabi suruh marah, man ra'a minkum munkara. Siapa yang lihat perkara mungkar. Apa perkara mungkar? Perkara mungkar, perkara yang sepakat ulama. Dan ni sepakat tak? Jangan marah orang tak akad. Dah kalau orang tak akad pula, tengok kita akad, boleh marah tak? Tak boleh marah. Aman damai. Faham tak lagi? Comel lah. Nak? Baru panggil reti bahasa. Nak ni gak baru BA honor tu nak mengamuk marah orang akad tangan. Tak? Kitab dah buat sutih hari-hari. Ulama karang kitab tau. Nak mengatakan sunat akad tangan ataupun harus. Ayo balah. Biar minda terbuka semua, boleh menerima. Nak? Bukan benda wajib. Yang wajib tu mendengar khutbah, nak membaca doa menjadi rukun khutbah. Tak mau akad sudah. Nak akad silakan. Comel tak? Amal damai. Apa itu maulana? Maula mana tuan kami. Maula tuan, kami. Mana tuan kami. Ini adalah gelaran bagi orang-orang besar. Maulana, orang besar kami. Boleh tak? Habib, dari perkataan hubbun maknanya kekasih. Habib, orang yang kita sayang maknanya. Lepas tu gelaran bagi ulama-ulama sufi, ulama-ulama tarekat, ulama-ulama ketuhanan, orang gelar Habib. Tanda sayang. Macam orang kerajaan dah habis gelar Datuk Seri, Tang Seri, Tung, Tang Ting Tung, macam-macam beseng. Tu hak kerajaan. Dah orang kita orang awam ni di segi agama ada gelaran kau. Oh ni kita panggil syekh, ni panggil maulana, ni orang kita panggil ustaz. Ni orang panggil tok imam. Ni tok bila, ada pakak belaka tu. Tok imam mana ketua besar dalam bab sembahyang. Tok bila ketua bahagian kalendar. Tengok kalendar baru bang. Tengok jadual. Orang Islam cakap banyak dia tok tu orang besar lah. Cuma kita learning dak beri hormat pada tok imam, dak hormat ke tok bila, dak hormat ke tok siok jaga masjid. Dulu kalau tok bila, tok imam jalan, kita lalu dengan motor, dak otong. Padahal tok imam nak sikit, dak otong ikut belakang, berteru belakang. Apa? Hormat. Apa dengung-dengung. Tu nak? Hormat tok imam, hormat tok bila, hormat tok siok. Tok siok hormat kau? Memang. Nabi kata orang bersih masjid duduk dalam syurga. Tahu tak? Ada? Ada Nabi kata jawab tak esko masuk syurga. Ada? Mu hormat tok siok ke esko? Kita tak tahu kala kita. Nabi kata orang kerja bersih masjid, sapu masjid, jadi bersih, terang menderang alam barzah. Tepatnya di dalam syurga. Dan ni ada orang hormat tok imam. Tok imam tegur main motor depan masjid, kona balik yang lepas tok imam nunggu tok imam. Berat budak-budak lah ni. Beza bolok-bolok lah ni. Dia tulis tak gitu. Muhrim. Beza muhrim dengan mahram. Muhrim ni orang yang berniat haji atau umrah. Nampak?
muhrim man ahrama bil haji awil umrati, orang yang berniat mengerjakan haji atau umrah. Pakai baju, pakai kain ihram. Nak pakai kain ihram. Bila pakai kain ihram, kain tu orang lelaki pakai ni tu kepala baru sebelah tu. Faham? Maka boleh tak lagi dia nak pakai buat benda-benda yang haram. Macam orang nak pergi Mekah. Dia ada gak orang pakai sini tak? Pakai rumah tak? Neh. Naik kata bang pakai dah. Di airport lagi wating tu pakai dah. Pakai ihram. Tu bukan muhrim. Tu orang pakai pakaian ihram. Dia niat tak lagi? Dak lagi pakai dulu. Maka bukan muhrim. Siapa masih dia niat, dak kira lah di tam'in ke apa benda ni biali ke mana-mana kawasan luar tanah halal, niat ihram di situ, maka start pada dia niat ihram, orang itu kita panggil muhrim. Man ahrama nafsahu bil haji wal umrati, orang yang berniat dirinya mengerjakan haji atau umrah. Mahram man haruma nikahuhu, orang yang haram kita nikah dengan dia, itu mahram. Faham? Maka mahram, orang yang haram kita nikah dengan dia, dua bahagi. Yang pertama, haram sampai bila-bila dalam syurga sekalipun. Yang kedua, haram sekejap saja. Haram selama-lama ni mahram ala sabili ta'bid, mahram atas jalan selama-lama. Contoh mak kita haram sampai kiamat tak? Takdir kata dua beranak ni masuk syurga, boleh tak nikah dengan mak kita dalam syurga? Tak boleh. Faham? Ada tak haram sementara? Ada. Macam ipar kita. Kita dengan kakak ipar sekarang boleh nikah tak? Tak boleh, pasal adik dia bini kita. Faham? Atau adik dia laki kita. Tapi kita cerai dah dengan bini kita, kakak dia tu, dah adik, kita boleh nikah tak? Boleh. Maka sekarang ni dia mahram tapi sementara. Faham tak? Lagi apa dia? Mahram sementara. Pi. Mahram sementara. Mang. Kenapa? Tak tahu lah senang. Tak tahu. Mak saudara sabit, mak saudara bini kita, pak saudara laki kita, faham tak? Bini kita ada mak saudara. Faham? Bukan mak saudara kita, mak saudara bini kita. Faham? Kita pun cerai dengan bini kita, kenang ke mak saudara dia, itang. Tak? Maka lepas habis dah boleh kahwin tak dengan mak saudara sabit? Sekarang ni mak saudara sabit, mak saudara bini kita mahram tapi sementara sahaja, bukan selama-lama. Nampak? Anak saudara gitu juga. Cerai, kita kenang ke anak saudara bini kita, kena cerai lu mak saudara ni, bini kita tu. Faham? Habis dah boleh kahwin dengan anak saudara sabit pula. Faham? Tu mahram dengan muhrim. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi